Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Qaulutam pada pagi yang mulia ni. Alhamdulillah, bulan yang sangat berkat, bulan untuk menggandakan amal. Amal-amal yang kita dah buat tu kita gandakan. Bukan bulan untuk beramal, bukan. Kita salah faham. Kadang-kadang kita kata bulan Ramadan ni bulan untuk beramal. Sebenarnya Ramadan adalah bulan untuk menggandakan amalan. Yang mana dah buat tu teruskan, yang kita tak biasa buat tu kita buat. Dan kurang-kurangkanlah tidur. Kalau tidur tu sama je macam sebelum Ramadan, macam mana kita nak gandakan amalan kita? Kurang-kurangkan tidur. Rupanya boleh je tidur. Satu hari tu, satu malam lah, bukan satu hari lah, satu malam tu 1 jam 40 minit. Boleh je rupanya. Buat malam. Tapi siang tu dia kena cover juga. Tapi boleh je. Kita kadang-kadang kita tak pernah buat. Tu kita tak rasa. Kita rasa macam tak boleh buat. Padahal boleh je. Tukar. Padahal tak ada masalah. Boleh aja untuk kita tidur sikit je malam tu. 1 jam 4 ataupun 45 minit ataupun setengah jam. Yang orang tak pernah buat, dia kata mana boleh tidur setengah jam 40 minit malam. Boleh, buat dulu. Bukan tidur tu aja. Pagi tu sambung sikit, pukul 10 ke sambung 40 minit 1 jam. Petang tu sambung sikit. Jadi keseluruhannya 3 hingga 4 jam satu hari. Okey lah tu. Okey lah tu keseluruhan. Jadi kalau kita tak pernah buat, kita tak rasa. Saya cuba buat beberapa tahun ke belakang ni, setiap PKP ni boleh aja. Boleh je. Hari ni 45 minit je tu. Malam ni siang nanti jangan tanya lah. Malam. Sebab malam lah untuk kita. Ibadah yang kita tak pernah buat dulu, kita buat sekarang lah. Bulan Ramadan, bulan untuk menggandakan ibadah. Kalau kita tengok ibadah kita, adakah kita gandakan? Bila sebut menggandakan ibadah, gandaan tu gandaan sunat lah. Kalau gandaan fardu mana boleh. Fardu dah yang 25 tu je lah satu hari. Kalau bab solat, banyakkan baca Quran, banyakkan sembahyang, banyakkan berzikir. Inilah bulannya. Dan antara zikir yang paling afdal dalam bulan Ramadan juga adalah duduk majlis ilmu, mengaji sebenarnya. Tapi pun sama juga, kita pun sama juga. Kita kalau bulan Ramadan ni kita kurang sikit nak mengaji. Tak apalah kalau kita cover dengan baca Quran, sembahyang dan sebagainya. Tapi tidak terkecuali kita belajar, duduk dalam majlis ilmu pun besar juga fadilat. Tidak terkecuali. Baik, kita berhenti 15 kan? Masalah yang ke-15.
Muka surat yang 8, masalah ke-15. Kita berhenti masalah yang ke-15. Ini yang sebenarnya ada sambungan masalah yang ke sebelum ni. Mari kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Masalah yang ke-15 kita qaul tam. Bagi yang tak pernah lagi ataupun tak mengikuti daripada masalah pertama sampai masalah yang ke-14, kita qaul tam ni kita baru buka kat sini. Kita akan baca setiap subuh, setiap kuliah subuh saya di sini. Lepas ni lah, kali yang ini inilah yang masalah yang ke-15. Tapi sebelum ni boleh tengok dekat ni, dekat TV, sebulan mungkin dalam 3 kali kitab qaul tam ni membicarakan tentang imam dan makmum, masalah-masalah yang jarang, masalah-masalah yang rare yang ada pada imam dan makmum, yang mana disusun oleh ahli majlis fatwa Kedah sebelum ni lah, lama dah, yang mana dia mengajar di masjid-masjid surau. Kemudian dia ambil daripada kitab-kitab yang besar, masalah-masalah yang jarang di antara imam dan makmum, dan dihimpunkan, himpun dia melayukan dulu, melayukan daripada kitab Arab, kemudian dihimpun. Asalnya ada 500 masalah, tapi dia kumpul cuma 220 sahaja untuk kita ambil manfaat. 214. Jadi dengan dia ambil daripada kitab Arab tu, mudah bagi kita. Kalau kita nak baca kitab Arab, masya-Allah, siapa yang dah lalu 14 masalah sebelum ni tahu, pelik lah beberapa masalah. Siapa yang ada kitab boleh baca lah masalah-masalah yang 14 yang lepas. Masalah yang agak pelik, yang jarang ditulis tapi biasa berlaku. Contohnya, tengok masalah yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mengulangi sembahyang dalam waktunya adakah disebut qada ataupun adaan? Qadaan atau adaan? Mengulangi sembahyang dalam waktunya adakah disebut qadaan atau adaan? Dia sembahyang balik dalam waktu. Sekali lagi, Syekh Abu Ishaq telah menjazamkan, telah menetapkan di dalam Kitabul Lumat dan syarahnya bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, dia membatalkan sembahyang dalam waktunya. Maksudnya dia sembahyang, lepas tu dia batalkan sembahyang. Kalau kita kata, kalau kita fikir, apa yang jadi isu? Dia sembahyang, kemudian tengah-tengah sembahyang tu dia batal tanpa uzur, dia membatalkan sembahyang, kemudian dia sembahyang balik, tunai lah, takkan jadi qada kot. Kita akan kata gitu, sebenarnya dia ada isu. Mari kita tengok. Kemudian sembahyang ia semula, bahawa orang yang membatalkan sembahyang dalam waktunya tanpa uzur, dia sembahyang, waktu panjang lagi, tengah-tengah sembahyang dia batalkan sembahyang dia batalkan sembahyang. Kita dah tahu banyak kali dah kita ulang, ibadah fardu, solat, kalau batalkan tanpa uzur, haram hukumnya, tak boleh batalkan. Kemudian sembahyang ia semula, dia sembahyang balik pada waktu itu juga, lepas tu sembahyang balik. Dan sembahyang adalah adaan, tunai. Dan pendapat ini ialah pilihan Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Kita dah ada bahas sebelum ni. Kalau cari, ada nombor apa? Ni masalah ke-14 yang baru ni. Kita baca laju-laju masalah ke-14. Nak ingat balik masalah ke-14. Mengikut qaul pendapat yang sahih, jika seseorang bertakbiratul ihram, masuk sembahyangnya, kemudian ia diganggu was-was, lalu ia pun keluar daripada sembahyangnya itu dan bertakbiratul ihram. Dia dah sembahyang, dah takbir, kemudian dia diganggu was-was. Sepatutnya was-was tak payah layan, dia layan juga. Kemudian dia takbir sekali lagi. Okey, takbiratul sekali lagi. Maka perbuatan ini adalah haram hukumnya. Okey, haram. Bandingannya seperti orang yang membayar kifarah puasa 2 bulan berturut-turut
Setelah ia mula berpuasa ditempuh pula pada waktu lain, tak jadi. Ini kalau 2 bulan berturut-turut ni, bertubuh siang Ramadan lah, wajib 2 bulan berturut-turut, baru 5-6 hari cancel lah, tak jadi lah. Maka haram hukumnya. Tak jadi tu maksud 5 hari tu dia dah niat nak bayar kifarah dia, kemudian dia batalkan, tak jadilah sebab nak kena lebih kurang 60 hari 60 hari tu. Jadi mungkin 5 hari tu macam tak sanggup lah, tak larat lah, masuk hari ke-6 dia tak puasa, dia batalkan niatnya nak puasa 2 bulan tu, hukumnya haram, tak boleh. Dan jika keluar dirinya daripada sembahyang dengan tanpa uzur dan takbir ihram, takbiratul ihram pula kali yang kedua, maka jadilah sembahyang itu qada mengikut satu wajah tu. Sebab tu hati-hatilah orang yang duk takbir banyak kali, Allahu Akbar, dah masuk elok dah, tak berhenti, dah takbir sekali lagi, solat jadi qada, bukan tunai. Mengikut satu wajah, mengikut satu pendapat. Lepas tu panjang lah, kita dah bahas dah lepas. Yang ini nak beritahu ini yang mu'tamad. Yang tadi tu sebab tu dia kata mengikut satu wajah, mengikut satu pendapat. Bila dia sebut satu wajah, satu pendapat macam ni, seperti mana yang dihikayatkan oleh Syekh Mutawalli dan gurunya, dan dia tak sebut yang ini ihram yang kedua itu dengan niat tunai sekalipun tidak sah juga. Inilah qaul pendapat yang sahih yang dinaskan mengikut Syekh Mutawalli dan Al-Qadhi. Tapi Qadhi Husain ni, tetapi pendapat mu'tamad yang 15. Yang 15 iaitu bahawa masalah ke-15 bahawa solatnya adalah adaan tunai juga. Cuma ada isu lah, menjadi perbahasan ulama, takbir sekali lagi. Dia takbir sekali lagi. Dia takbir sekali, kemudian dia membatalkan takbir yang pertama, dia takbir sekali lagi. Sebab dia tak puas hati, ataupun dia was-was, ataupun dia tak rasa tak cukup. Kalau betul salah niat, memang kena takbir sekali lagi. Ini dia rasa tak puas hati, maka ada isu kat sini. Ada khilaf di kalangan ulama kat sini. Cuma pendapat mu'tamad tunai juga semayangnya. Cuba kita fikir balik, macam mana nak jadi qada sedangkan waktu tu ada. Tapi adalah perbahasan ulama. Mari kita baca. Dan pada pendapat ini ialah pilihan Al-Imam Haramain dan Al-Ghazali. Imam Haramain dan Imam Ghazali pada masalah orang yang membatalkan sembahyang dengan sengaja. Dan pilihan Imam Al-Ghazali pada masalah orang yang picik atasnya waktu, orang yang sempit, waktu tu pendek tinggal, waktu sembahyang, dengan bahawa kuat sangkanya ia tak akan hidup sampai akhir waktunya. Kemudian dia dapati ia hidup. Maknanya sangkaan itu tak tepat. Dan sembahyang itu dapat ia kerjakan dalam waktunya, maka sembahyang itu adalah qada di sisi dua qadhi. Pernah dengar? Dia macam mana? Dia tahu dia akan mati dan dia tak sempat sembahyang. Masa yang dia ada tak sempat sembahyang yang kedua. Kita ambil contoh pukul 4.20 asar. Waktu tu waktu Zuhur. Dia sembahyang Zuhur dan dia yakin bahawasanya dia tak boleh hidup sampai 4.20. Dia hidup sampai 4.18. Kan 4.20, 4.22 aja macam tu kot. 4.22 tu dah masuk asar, tapi tak cukup nak sembahyang asar. Ini belum pukul 4.22 lagi, dia sangka kuat dia akan mati. Ghazali dia gitulah. Dia sangka kuat, sangkaan tu sangat kuat. Dia tak sempat hidup, dia akan mati waktu tu. Kalau kita sekarang ni kena gantung lah. Gantung sampai mati, situ je lah masalah. Mana dia tahu dia nak mati sekejap lagi. Kalau gantung sampai mati tu, maknanya dia nak kena gantung pada pukul 4.22. Sekarang baru pukul 2, dia sembahyang Zuhur. Maka betul lah, dia akan tahu ataupun kuat sangka dia mati lah 4.22. Dia kena gantung nanti. Selain daripada tu tak ada lah. Cuma Imam Ghazali ni, dia orang hebat kan. Malah dia kisahkan dia tahu dah bila nak mati, dia mandi dan sebagainya, dia standby. Tahu tu bukan tahu yakin, sangka dia kuat, dan akhirnya dia mati. Siap dia mandi jenazah, bukan mandi dia mandi seumpama mandi jenazah, kemudian dia mati. Dan dia kapan dia mati? Ghazali. Cuma ulama bahas balik, sah tak mandi jenazah? Mandi jenazah apa, tak jenazah lagi, sah tak seorang itu, mayat itu, dia mandi jenazah sendiri? Gitulah. Ada dua lah maksud. Yang pertama, sebelum dia mati, dia mandi dulu, lepas tu dia letak kapal siap-siap semua, dia mati. Satu masalah. Yang kedua, dia dah mati, kemudian dia mandi jenazah. Dia mandi sendiri. Boleh kita kata karamah lah. Keramat.
Dua-dua ulama bahas tak sah mandi jenazah, kena orang mandi juga. Cuma itu perbahasannya lah, perbahasan. Tak sah. Pertama yang mandi ketika hidup tadi bukan mandi jenazah. Dan berlaku perkara tu. Dalam kitab-kitab ada tulis berlaku. Dia bukan mandi jenazah, dia mandi sebelum jadi jenazah. Yang dia dah mati ni, tahu-tahu dah termandi, kalaulah katalah malaikat mandi sekalipun, tetap tak boleh juga. Yang ni fardu kifayah atas mukallaf, atas orang mukallaf. Kalau jin mandi sekalipun, kita tak ada kepastian jin betul ke jin mandi. Betul ke jin mandi? Kalau dia sendiri gerak macam mana? Dia sendiri bergerak mandi. Benda boleh jadi macam-macam. Gerak ni tetap juga tak sah. Tak sah mandi jenazah tu, orang juga kena mandi. Fardu kifayah kan? Jadi sebab tu ada sedikit masalah pelik kat sini lah. Macam ni dia tahu dia tak akan hidup sampai akhir waktu tu. Dia sakit yang sangat kuat, dia dapat rasa. Dan orang-orang dulu malah, kalau orang dulu dia ada tanda-tanda yang boleh kita kata sangkaan kuat lah. Sampai ke petua-petua orang Melayu pun ada kan. Pusat gerak lah, ubun-ubun panas lah, hidung jatuh lah. Hidung jatuh, dia kan tulang, bila tekan macam tak ada tulang. Standby tu, cek. Tapi bagus mati bulan Ramadan. Kalau dia baring, tak boleh seluk tangan lah. Dia baring je tu, seluk tangan tak boleh kat belakang ni. Kan kita ada tak boleh. Itu semua sangkaan kuat. Habis kalau dah isi dia banyak kat tu, tak boleh seluk juga. Kalau dia berdiri, tapak kaki dia straight, tak boleh seluk juga. Kalau dia berdiri kan, tak boleh seluk sebab straight. Itu pun ada satu penyakit penyakit apa lah, dia straight ke bawah tu. Ini yang bukan penyakit tu lah. Kalau dah penyakit tu, itu cerita lain. Jadi macam-macam tanda. Yang bahasa kita panggil buang tabiat lah. Itu kita sebelum ni, dulu-dulu lagi kuat tanda-tanda tadi tu. Dan masalahnya bila kita sebut tanda, ianya jadi. Cuma dia bukan yakin. Perkara tu terjadi. Aku ni dah tak lama dah, tahu mati. Sekarang jaranglah dengar. Jarang. Dulu selalu kita dengar. Orang hidup lama lagi tahun 50-an, lagi banyak dia dengar. Macam dia dah tahu je dia nak mati. Dia ada tanda-tandanya. Tanda-tanda 40 hari tu ada tanda dah. Ketika malaikat maut sentiasa ikut, follow je. Dia dah tahu dah. Dia dah tengok dekat Lauh Mahfuz bahawasanya umur dia dah habis pada waktu sekian, bukan dah habis sekarang, akan datang dah dekat, maka dia akan follow je ke mana-mana. Kita akan terasa sentiasa diperhatikan waktu tu. Risau juga. Dan di sisi hujah iaitu Al-Imamul Ghazali adalah adaan tunai. Inilah yang mutamadnya. Cuma dia kata kat sini, apabila diitlakkan dua qadi di dalam ilmu fiqh Syafi'i, maka dikendaki dua qadi itu, pertama Abul Mahassin Abdul Wahid bin Ismail Ruyani, kita panggil Imam Ruyani. Kedua Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, kita panggil Imam Mawardi. Ni habis kat situ. Peliklah sikit masalah 15 ni. Yang masalah yang ke-16, haram membatalkan sembahyang dengan was-was. Yang ni biasa. Yang ni biasa. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbir ihram, bertakbiratul ihram dia was-was. Ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya. Diganggu dengan was-was ni, dia takbir sah ke tak tadi, sah ke tak gitu. Tapi kalau dia takbir silap niat, nak solat subuh pergi niat tarawih contoh, nak siap tarawih, nak solat tarawih pergi niat yang lain, itu bukan was-was, itu memang salah. Yang was-was ni dia bertukar-tukar, dia panggil pergi mari, taraddud, pergi mari, dia punya perasaan tu. Betul lah, tak betul, ya ke, ya kot, dia tak dia pergi mari dalam hati dia. Itu maksud was-was. Kebanyakan orang was-was bila bertakbiratul ihram, ia diganggu dengan was-was tentang kesahihannya takbir dia tadi tu. Maka dengan sebab demikian, keluarlah ia daripada sembahyangnya dengan memberi salam. Kalaulah tadi Allahu Akbar, bukan tadi, masalah 14, Allahu Akbar, tak puati was-was, dia takbir sekali lagi. Dengan takbir sekali lagi membatalkan takbir yang pertama, hukumnya haram. Yang ni dia pandai sikit. Dia kata bermula takbir disudahi dengan salam. Mai aku sudahkan dengan salam. Jadi dia Allahu Akbar, was-was dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kaedah bila kita sembahyang,
Bila kita nak batalkan sembahyang tu, sembahyang sunat batalkan hukumnya makruh. Membatalkan sembahyang sunat. Jika ada sebab yang kuat, tak makruh batalkan sembahyang sunat. Tapi sembahyang fardu haram batalkan. Okey. Nak membatalkan sembahyang sunat yang kata tak haram, tapi kalau tanpa sebab yang munasabah hukumnya makruh membatalkan solat sunat. Disunatkan lagi nak batalkan tu, ataupun tak jadi nak sembahyang, ataupun baru satu rakaat, baru tak sampai satu rakaat nak batal dengan sebab-sebab tertentu tadi, disunatkan untuk bagi salam. Kalau contohnya dia baca Fatihah baru rukuk, i'tidal. Tiba-tiba dia nak batalkan sembahyang sunat dia tadi. Mungkin imam dah start sembahyang, mungkin Bilal dah qamat sebagainya. Tak kisahlah. Mungkin dia terlupa kunci kereta, tak kunci kereta, atau kunci kereta tinggal dalam kereta, apa masalah apalah. Dia nak batalkan sembahyang sunat dia boleh belah gitu je. Boleh. Tapi solat fardu tak boleh. Dia boleh belah gitu je. Pergi. Okey. Cuma sunat dia salam. Kalau dia i'tidal jelah dia sujud assalamualaikum warahmatullahi. Bangun pergi. Sunat bagi salam. Walaupun ketika sujud, ketika duduk dan sujud, ketika mana sekalipun. Sunat tak wajib. Sebab solat sunat kan, maka sunat sebagai beradab dengan sembahyang, dia bagi salam betul lagi. Okay? Jadi dia kata kat sini, dia pun nak buat gitu juga. Dia takbir yang pertama ni sembahyang fardu ni. Sembahyang fardu takbir. Kemudian dia kata nak was-was ni, ataupun dia tak jadilah takbir tu, aku tak jadi takbir tu sebab was-was. Jadi dia guna kaedah yang sama, iaitu dia bagi salam. Allahu Akbar, was-was sah ke tak, masuk ke tak niat aku ni. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Okey, boleh tak? Kemudian bertakbir ihram, bertakbiratul ihram pula. Ia pula kali yang kedua. Maka berdosa ia hukumnya. Tak boleh juga. Setiap kali ia mengulangi takbir ihramnya. Yang ini masalah ni, dua-dua masalah. Solat fardu dan solat sunat pun sama dalam masalah ni. Kemudian bertakbir ihram ia pula kali yang kedua, maka berdosa ia hukumnya setiap kali ia mengulangi bertakbir ihramnya. Dia takbir, ini sama. Sembahyang fardu pun sama, sembahyang sunat pun sama. Cuma sebabnya berbeza. Sembahyang fardu bila dia takbir pertama, kemudian dia bagi salam sebab dia nak batalkan, nak takbir sekali lagi, dia bagi salam. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Ikutnya haram atas alasan membatalkan solat fardu. Itu alasannya. Kalau sembahyang sunat pun haram juga. Allahu Akbar sembahyang sunat, kemudian dia was-was niat tadi. Kemudian dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan kita dah sebut solat sunat dia boleh belah gitu je. Kalau dia nak batalkan sembahyang dia, tak ada masalah. Disunatkan dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kan baru sebut tadi. Tapi dalam masalah ni berdosa juga. Sebab apa? Saya sebut tadi, dia niat nak batalkan sembahyang dia. Dia niat tak nak sembahyang. Dia niat nak batalkan sembahyang dia. Maka bila dia niat nak batal, sunat dia untuk bagi salam. Yang ini bukan dia niat nak batalkan. Dia sekarang was-was sama ada sembahyang dia sah ataupun tidak. Dalam sembahyang sunat ni, sembahyang sunat, maka dia pun bagi salam dalam keadaan was-was sah ataupun tidak, masuk ataupun tidak niat tadi. Beza tu. Yang pertama tadi, yang kata memang boleh malah disunatkan bagi salam, dia yakin dia nak berhenti sembahyang tu, bukan sebab was-was niat. Mari kita baca ilah dia. Mari kita baca. Kerana sembahyang yang pertama itu tidak sah, maka tidaklah perlu bagi keluar daripadanya itu dengan memberi salam. Dan mengerjakan dengan ibadah fasid, ibadah yang tak jadi, yang batal, pada bukan tempatnya adalah haram hukumnya. Dia takbir, kemudian dia rasa was-was. Bila dia rasa was-was tentang, ini kena dobek ni, kena dobek balik ni. Kebanyakan orang was-was apabila bertakbiratul ihram. Maksud takbiratul ihram ni bukan takbiratul ihram, niat. Dobek ni. Kalau takbiratul ihram macam sebut tadi, kalau niat baru betul ni. Niat. Bukan takbiratul ihram, niat. Kalau dia was-was tentang takbiratul ihram Allahu Akbar, maka saya sebut tadi, yang ini bukan. Yang ini dia was-was ketika bertakbiratul ihram dengan maksud niat dia tu, masalah niat.
Dalam masalah niat, jika was-was niat, maka memang tak sah. Was-was niat tak sah terus. Tapi kalau dia was-was dalam masalah lain, contohnya rukuk sujud, dia tak boleh peduli. Contohnya dia sujud kemudian dia bangun. Bila dia bangun, dia was-was, adakah sujud tadi tu sempurna ataupun tidak, cukup 7 anggota ataupun tidak, dahi terlapik kain ataupun tak terlapik kain, tapi lah ada terlapik sikit, tutup habis ke tak? Sebab dahi kalau tutup habis tak sah sembahyang. Bila dia sedar was-was ni? Ketika dia dah bangun, dia dah duduk, dia dah tinggalkan sujud tadi, maka dia tak boleh peduli dekat sujud tadi tu. Maksudnya sujudnya sah, dia tak boleh sujud balik sebab dia was-was. Maksud kita faham kat sini, rukun fi'li, perbuatan, jika dia was-was setelah dia tinggalkan rukun tu tetap sah. Dia kena yakin tadi aku sujud tutup semua, baru dia sujud balik. Sekarang ni dia was-was. Yakin ke tak? Yakin. Dia was-was ketika dia sujud. Sama ada dia yakin dia sujud, was-wasnya dahi dia tadi, sama ada tutup penuh. Kalau tutup penuh tak sah sujud, dia kena sujud balik, ataupun separuh. Bila dia sedar ataupun dia was-was ketika dia dah bangun, dia tak boleh peduli dekat sujud. Maksud tak boleh peduli, was-was dia tu dia kena tolak tepi. Dengan maksud sembahyang dia sah, sujud dia sah, sebab dia dah pergi ke rukun yang lain. Itu kalau rukun fi'li. Tapi kalau niat dia was-was niat, maksud takbiratul ihram tu dobik, maksudnya niat, dia was-was niat, aku niat ni betul ke tidak, ketika dia dah bangun ke rukun yang lain, tetap tak sah niat dia. Malah ketika dia dah habis sembahyang, tetap tak sah niat dia. Dia habis sembahyang dah, tiba-tiba ingat tadi aku niat zuhur kan sah, tak sah sembahyang dia. Malah kalau lama sekali pun 10 tahun 10 tahun baru teringat, 10 tahun lepas aku sembahyang, tapi aku tak ingat niat tu betul ke tak, zuhur kan sah. Dia yakin yang dia tu was-was, zuhur kan sah 10 tahun lepas tak sah sembahyang. Tapi kalau semalam subuh semalam sujud sekali ke sujud 2 kali, dia sedar pada hari ni sembahyang subuh, hari ni baru teringat semalam sembahyang subuh kan, pagi tadi sembahyang subuh, sekali ke 2 kali sujud, tak payah peduli, sah sembahyang. Maknanya niat dia tak boleh was-was bila-bila. Sama ada tengah sembahyang tak boleh was-was, lepas sembahyang walaupun bertahun-tahun pun tak boleh was-was tentang niat, automatik sembahyang dia tak sah. Tapi kalau selain daripada niat, dia was-was, jika perkara itu telah berlalu, sah. Tu dia nak bagi tahu kat sini. Sebab tu tadi saya ingat takbiratul ihram, bukan. Ni maksud niatnya. Jadi maksud dekat sini, bila dia was-was tentang niat, maka dia takbir yang kedua. Okey, dia takbir yang kedua sebab dia was-was niat. Was-was masalah niat tak sah. Okey, betul lah dia kena takbir yang kedua. Cuma dia kata dia bagi salam sebelum takbir. Tu yang tak boleh. Dia bagi salam sebelum dia takbir. Dia kata kat sini hukumnya haram kerana mengerjakan ibadah fasid pada bukan tempatnya adalah haram. Sekarang ni takbir dia tu dah memang tak sah. Bila takbir dia dah memang tak sah, kenapa bagi salam? Walaupun bila takbirnya tak sah sebab dia was-was, maka sembahyang dia tak sah. Bila sembahyang dia tak sah, sepatutnya logik kita bolehlah bagi salam. Ataupun salam tu kalau tak jadi apa, biarlah, sebab dan tak berdosa sebab sembahyang dia memang tak sah dah. Tak boleh juga, dia nak bagi tahu tu. Kalau pernah ingat kita mengaji musalli hari tu, ketika salam yang pertama tiba-tiba dia batal wuduk, apa hukum dia salam yang kedua? Samalah hukum, sama. Itu lagi mudah contoh. Dia sembahyang habis, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, kan. Kemudian kentut, batal wuduk. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi yang kiri pula. Yang pertama tu yang wajib, rukun, yang kiri tu sunat, kita tahu. Cuma apa hukumnya bagi salam yang kedua dalam keadaan ketika salam yang pertama, habis salam yang pertama batal. Pertama sembahyangnya sah, okey. Sebab assalamualaikum pada salam yang pertama itu je rukun. Yang kedua adalah sunat, sah, memang setuju sah. Soalannya apa hukum dia bagi salam yang kedua? Hukumnya haram. Kenapa pula haram? Sedangkan sembahyang dia dah sah dan kira dah habis sembahyang, dia tak salam yang kedua pun sah juga sembahyang dia. Jadi kalau dia salam yang kedua dalam keadaan dia batal wuduk, dah batal wuduk, kira macam biar, tak jadi apalah.
Dan sembahyang tetap sah. Betul, sembahyangnya tetap sah. Tapi adakah boleh ataupun adakah dibenarkan dia salam yang kedua? Hukumnya haram. Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Sedangkan dia dah habis sembahyang pada salam yang pertama. Kerana masih lagi ada rupa sembahyang. Tu istilah dia. Masih lagi ada rupa. Rupa sembahyang kan tu? Dia panggil sunat sembahyang walaupun sembahyang dah habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua tu kan ada rupa sembahyang lagi walaupun sembahyang dah habis. Kerana tu hukumnya haram. Walaupun pendapat dhaif mengatakan batal sembahyang dia dengan salam yang kedua. Walaupun salam pertama dah sah, dah pergi salam yang kedua, pendapat dhaif kata batal sembahyang. Pendapat muktamad tak batal tapi berdosa. Samalah. Dia takbir, kemudian dia was-was tentang niat, maka sembahyangnya tak sah. Kenapa bagi salam? Tu je. Mungkin kita tak buat kot perkara ni dan kita pun tak tahu hukum ni. Dan jika sekiranya sembahyangnya itu sah, maka haram atasnya memutuskannya. Kalau sembahyang tu sembahyang fardu sah, dia bagi salam, haram juga sebab membatalkan solat fardu. Membatalkan solat fardu tanpa sebab yang munasabah, hukumnya haram. Kalau sembahyang tu sunat, haram juga sebab niat dia tu dah tak sah. Niat dia tu dah tak sah, dia bagi salam, mana boleh? Sebab salam tu masih lagi ada rupa sembahyang. Tu kalau lah sembahyang dia tu kalau niatnya tu sah sebenarnya, haram juga. Haram juga. Haram membatalkan solat fardu tanpa uzur. Ini pendapat muktamadnya. Bersalahan bagi Imam Al-Haramain dan Al-Ghazali, maka kedua-duanya berpendapat harus memutuskan sembahyang fardu. Ini rare sikit. Harus memutuskan sembahyang fardu jika waktunya masih luas. Pendapat ini wajib. Pendapat ini wajib dikhususkan, lain daripada sembahyang Jumaat. Nanti dulu yang tu. Jadi rupa-rupanya secara umum pendapat yang muktamad jumhur ulama membatalkan solat fardu tanpa uzur yang dibenarkan, hukumnya haram sebab itu ibadah fardu. Cuma rupa-rupanya Imam Ghazali kata tengok waktu. Jika waktunya panjang, solat fardu pun tak haram. Tak haram. Tapi bukan pendapat muktamad ni. Tak haram batalkan kecuali sembahyang Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat maka keluar daripadanya haram hukum, keluar daripada pada sembahyang Jumaat tadi hukumnya haram dengan setiap hal kerana wajib berjemaah padanya. Sembahyang Jumaat haram keluar pada rakaat yang pertama dia keluar, ataupun rakaat yang kedua pun sama sebab sembahyang Jumaat wajib berjemaah. Kemudian dia putuskan, dia bagi salam ataupun dia tak nak sembahyang Jumaat, maka hukumnya haram. Imam Ghazali katalah, Imam Haramain ni tok guru dia. Jadi sembahyang Jumaat haram batalkan kerana sembahyang Jumaat wajib buat secara berjemaah. Itu bagi solat Jumaat. Bagi solat yang bukan Jumaat, Imam Haramain dan Imam Ghazali mengatakan tak haram batalkan solat fardu. Tak batal. Ini siapa yang pernah buat dulu, maka kita boleh ni lah. Kalau orang yang takbir 2-3 kali itu memang haram juga takbir Allahu Akbar, takbir dah sah. Takbir tak puati kan, takbir Allahu Akbar kali kedua kan, dia telah membatalkan tu, membatalkan solat yang pertama. Muncul ada khilaf kat sini. Dan mengikut qaul yang asah, jika bertakbiratul ihram seorang dengan sembahyang kemudian ia memutuskan, jadilah ia fasik. Ini pendapat yang muktamad lah. Pendapat Imam Ghazali tadi bukan muktamad. Sesiapa yang memutuskan membatalkan sembahyang fardu dia tadi, jadilah ia fasik dan makruh bagi orang sembahyang di belakangnya. Orang yang suka batalkan sembahyang fardu ni, maka dia jadi imam, orang jadi makmum kat belakang ni makruh jadikan dia imam, cari imam lain. Sebab fasik, jatuh fasik, berdosa kan. Fasik ni dosa besar lah tu maknanya, membatalkan solat fardu. Habis. Masalah ke-17, tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut qaul yang sahih. Dan jika terdahulu dengan takbir imamnya, tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Kerana sabda Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, maka hendaklah kamu turut bertakbir. Takbiratul ihram imam serentak dengan makmum. Serentak ada khilaf. Imam dan makmum serentak ada khilaf. Pendapat muktamad tak sah makmum.
Sebab imam makmum dah Allah. Imam Allah, makmum dah Allah. Dah. Maka kita dah tahulah. Sebab imam tak masuk semayang lagi. Macam mana makmum nak masuk? Bila masuk semayang? Kan? Allahu Akbar, masuk semayang. Tapi ada khilaf di sini. Jika serentak, makmum dan imam, pendapat mu'tamad tak sah makmum, pendapat dhaif kata sah. Kata sah. Pendapat apa ni? Pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sah. Cuma disebut di sini hadis ni, idza kabbara fakabbiru ni, bila imam bertakbir maka hendaklah kamu turut bertakbir. Idza kabbara, bila imam bertakbir barulah kamu turut bertakbir, kan? Jadi tunggu imam takbir dulu. Walaupun dia nak bagi tahu ada khilaf kat sini. Yang ke-18, makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Yang ni paling biasa berlaku. Mari kita tengok. Dengar betul-betul. Makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya, tak kisah rukuk, sujud, i'tidal semua, daripada kedua-duanya, daripada rukun fi'li, rukun perbuatan dengan imam, tidak batal sembahyang itu. Hanya makruh jua perbuatan itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a farka'u. Bila imam rukuk maka kamu rukuk. Idza sajada fasjudu. Bila imam sujud kamu sujud. Itulah hadis panjang ni. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, yang inilah yang menyedihkan ni, tidaklah hasil baginya fadilat berjemaah seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah kerana ia menyalahi imam. Takbiratul ihram serentak, pendapat mu'tamad, makmum tak sah. Selesai. Takbiratul ihram satu aja. Habis kalau macam mana rukuk, i'tidal, sujud yang lain-lain tu selain pada takbiratul ihram, okey, maka jika serentak luput pahala jemaah. Kan kita niat makmum. Bila niat makmum, jadilah makmum, jadilah pengikut. Jangan nak serentak dengan imam. Itu bukan pengikut. Serentak ni. Cuma ulama membahaskan apa maksud serentak. Yang kata hilang pahala jemaah. Sembahyang tak batal. Sembahyang jemaah tak batal. Dapat pahala sembahyang apabila serentak makmum dan imam. Cuma ulama membahaskan apa maksud serentak. Maksud serentak tu macam selain pada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ke? Ada ke makmum boleh buat gitu? Mana boleh? Tak ada makmum boleh buat itu. Sujud ni, Allahu Akbar. Ada. Kemudian sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada. Macam ni nak tahu imam tu nak gerak? Macam ni nak ikut belakang? Jadi apa maksud serentak? Maksud serentak adalah imam sedang melakukan, makmum dah melakukan. Imam sedang melakukan, makmum pergi ikut dia. Walaupun kita panggil ikut dia, dia panggil serentak. Jadi hati-hati lah, kalau tak rugi pahala jemaah. Hanya mazhab Hanafi je yang masih lagi dapat pahala jemaah kalau buat gitu. Tiga mazhab tak dapat pahala jemaah. Maksudnya sembahyang nak dapat 27, balik-balik dapat 1. Bukan dapat 27. Dah sembahyang 20-30 tahun. Apa maksudnya? Contohnya rukuk kan, imam Allah. Okey, ni imam ni. Makmum dah pergi dah. Tu maksud serentak. Sebab kalau nak serentak macam ni, mana boleh? Boleh. Tak akan sama punya. Tak akan boleh kalau maksud serentak itu. Bukan maksud itu. Maksud serentak, imam tak pergi. Allah ni imam ni. Tak pergi. Ini bukan rukuk lagi. Tunggulah habis dulu. Dia dah pergi dah. Makmum dah pergi. Habis pahala jemaah 27. 1 dapat. 1 sembahyang dapat 1 daripada 27. Sujud. Turun sujud. Turun. Belum sujud lagi. Dia duduk sini, dia diam. Dia gerak. Habis. Tunggu sujud. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi lagi dekat dengan imam, lagi cepat ikut imam, lagi sunat, lagi besar pahala. Macam tu. Jadi maksudnya kalau imam boleh sini. Sikit. Tercepat tak? Tu. Maksudnya rapat je. Iman dengan makmum tu rapat. Ikut kat belakang. Itu mazhab Hanafi. Kita tengok kawan-kawan kita India, Pakistan itu ikut cepat. Mazhab Syafi'i tidak. Kalau macam tu habis pahala jemaah. Tu dia maksudnya. Dia sebab kita buat pegawai kan.
Setiap imam tu dia api dengan roh Allahu Akbar. Abang juga. Okey, masalah juga tu. Masalah kalau imam memenuhi gerakan dengan sebutan zikir Allahu Akbar, settle lah. Maksudnya Allahu Akbar kena dahi ke lantai ra. Bila mula gerak. Kalau macam tu kita boleh faham lah. Ra bunyi ra aja kita gerak kan. Senang lah. Tapi bukannya senang nak buat macam tu. Kadang-kadang dah gerak sikit baru Allah. Kadang-kadang tak sampai lagi dah bunyi ra dah. Kadang-kadang sampai-sampai tak ra lagi. Sebab biasalah, tak teli tu biasalah. Mana boleh nak cukup-cukup kan. Supaya nak kena bersedia betul-betul tu. Terutama nak sujud, lagilah. Kadang dah gerak sini dah buat Allah. Masa sujud nak bangun, kadang-kadang angkat kepala tu tak ada lagi. Dah sampai separuh angkat Allahu Akbar. Duduk lagi, duduk tu baru ra Akbar. Sedangkan angkat kepala belum lagi. Yang terbaiknya penuhkan ruang tu. Nak angkat kepala Allahu Akbar. Tapi cakap boleh nak buat susah pun nak bagi penuh kan. Kadang-kadang lagi juga. Dan selalunya lagi. Lari tu tak lagi banyak. Okey, soalannya sekarang ni, macam mana kalau tak teli tu lari macam tu? Sikit-sikit lah lagi sikit-sikit. Kalau lari banyak melampau, yang tu salah. Contohnya dia macam ni. Sami Allah liman hamidah. Tu salah besar tu. Faham? Ni rukuk ni. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Itu tak dapat pahala Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah dia pun tak dapat pahala. Sebab zikir ketika dia Rabbana lakal hamd bukan Sami Allah liman hamidah. Dia ketika dah macam ni dah baru Sami Allah liman hamidah. Jadi yang tu yang ni yang kita kata ni Sami Allah tu biasalah. Sebab nak payah. Sekali-sekala boleh buat tapi payah. Jadi masalah yang timbul dekat makmum. Bila ada lari sikit, tak teli, tak penuh tu, ada sikit masalah lah. Kadang-kadang iman tak sampai lagi, dah habis dah roh. Allahu Akbar. Kadang-kadang dah sampai, duduk lagu lagi, duduk Allah. Dia dah di kepala dah kat situ dah. Dia nak sedapkan lagu dia tu. Kalau tidak takkan tengah-tengah berhenti break gitu kan. Kena juga. Jadi masalah dekat makmum. Benda tu tak apa sebab dia bukannya semata-mata dia sujud Allahu Akbar. Itu salah besar. Salah lah tu melampau dah sujud baru Allahu Akbar. Yang ni biasalah lari sikit-sikit. Jadi bila macam tak makruh lagi tu. Sebab kita nak buat tentukan penuh ruang tu agak payah. Jadi soalannya macam mana dengan makmum? Macam ni. Makmum dia macam ni. Hukum asal adalah pergerakan imam, bukan Allahu Akbar imam. Tidak. Hukum asal imam pergi sujud, makmum gerak. Itu hukum asal. Imam duduk di antara dua sujud, makmum gerak. Yang tu tak boleh nak tahulah sebab kita dah tunduk kan. Imam gerak rukuk, makmum gerak. Itu hukum asal. Cuma ada dua tanda, kita dapat tahu imam buat apa. Imam sempurna rukuk sujud dengan dua cara. Yang pertama dengan tengok dengan mata, yang kedua dengan sebutan imam lah, Allahu Akbar tadi tu. Jika makmum boleh nampak imam, ikut perbuatan dia, jangan ikut cakap dia. Jangan ikut mulut dia. Jika tak sama, tak tally. Jadi kalau imam pergi, kita duduk belakang imam. Imam pun Allah, dah sujud dah ni, tapi belum akbar lagi. Akbar, dia gerak dah, boleh gerak. Walaupun imam tak akbar pun dia Allah dah sujud dah. Kita pun dah gerak dah. Kenapa gerak sedangkan imam tak ra lagi? Sebab dia nampak depan-depan dia imam dah sujud. Bagi orang yang tak nampak, baru dengar ra. Barulah dengar ra tu. Jadi masalah juga. Kadang-kadang menyebabkan kalau imam tu cepat, makmum akan jadi serentak dengan masuk tadi. Imam cepat sangat, contohnya Allahu Akbar, dia duduk gerak lagi. Nak sujud contohnya, Allahu Akbar, dia gerak lagi. Makmum yang duduk kat belakang, dia dengar ra, dia gerak. Kalau nak kira hukum asal, tak dapatlah pada jemaah. Tapi sebab benda tu tak tahu, salah imam, dapat juga. Sebab mana nak tahu? Kalau betul teruklah makmum kat belakang yang tak nampak. Kerana kesalahan imam, makmum tak luput pahala jemaah, bukan salah dia. Yang salah yang kata luput pahala jemaah ni, dia dah tahu dah, imam tak habis lagi, dia gerak, maka luput pahala jemaah. Kalau kita tengok makmum yang buat gitu, kita sangka baik mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dapat 27. Mazhab Hanafi
Masa Hanafi memang dia lagi dekat, lagi besar pahala. Macam itulah. Lagi dekat lagi besar, lagi dekat. Jangan sama dan jangan terlebih pada imam je makmum ni. Cukuplah, jangan sama dan jangan terlebih. Maksudnya jangan cepat daripada imam dan jangan sama dengan imam. Tapi kena ikut dekat. Oh, boleh buat. Diorang buat, saya perhati. Cekap diorang buat. Memang dia macam tahu je. Dia tahu nak break tau. Kadang-kadang imam kadang sakit pinggang apa kan, nak sujud, dia pun slow. Dia tak sakit pinggang pun. Perhatilah. Kalau imam macam ni, imam laju ni, dia pun laju. Tiba-tiba imam slow, dia boleh buat. Boleh. Tapi dia kena berlatih. Okey, habiskan sikit. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam. Ini tengok. Ini kan dobek lagi sekali. Kenapa masalah 15 ni banyak dobek Ni sama ni maksud sama kaki. Lutut tumit, bukan kaki, tumit. Dan kias atas yang tersebut jika sama tumit. Itu maksud dia. Makmum dengan imam macam ni. Makmum dengan imam, tumit dia. Masa qiyam, masa berdiri, tidaklah hasil fadilat jemaah. Tak dapat pahala jemaah makmum tadi. Kerana melakukan perkara makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam dan sekurang-kurang tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Ni kalau solat seorang dengan seorang, kalau tumit imam sini, makmum sini. Seorang-seorang laki-laki lah. Kalau perempuan duduk belakang, seorang pun duduk belakang, perempuan duduk belakang. Ni tumit imam laki, ni tumit makmum. Kalau imam perempuan pun tumit makmum dia kat bawah ni. Tapi kalau lelaki, tumit imam sini, makmum sini. Lebih kurang daripada kalau ni kaki lah, baru betul lah kaki kan. Kalau macam ni tak dapat pahala jemaah. Ni kaki lah. Kita nak tengok tumit, bukan nak tengok kaki. Saya saja je buat gini. Tapi kalau makmum macam ni, maka dah memadai lah, boleh lah, barulah kedudukan yang betul, dapatlah pahala jemaah dah. Kalau macam ni tak dapat pahala jemaah ke? Boleh ke? Sah. Sekurang-kurang sah makmum dan imam sama. Sekurang-kurang sah, tapi tak dapat pahala jemaah. Macam ni baru dapat. Macam ni dapat. Maksimum macam ni. Ni. Itu kalau satu sama satu. Maksudnya tumit imam, ujung jari makmum. Kalau belakang yang tiga hasta macam kita ni, itu kalau 2 orang, 3 orang. Ni satu sama satu. Dan tengok tumit bukan tengok jari. Tengok jari bukan. Kalau katalah imam dia umur 8 tahun. Imam umur 8 tahun tapi sembahyang sah. Makmum umur 80 tahun. Sebab 8 tahun tu dah masuk tahfiz lah. Yang 80 tahun ni tahulah. Jadi dia punya tapak kaki dia besar lah. Jadi walaupun dia duduk tumit dia macam ni, dia macam ni. Makmum depan dia, jari depan makmum gini. Imam jari depan dia sini. Sah ke? Sah. Sebab tumit dia duduk belakang juga. Sebab kaki dia besar. Saiz 8. Imam saiz 4, makmum saiz 8. Jadi tengok pada jari tu, makmum lagi ke depan pada imam ni. Jangan tengok jari, tengok tumit. Tengok tumit bukan jari. Sebab tu dia kata sepatutnya hendaklah berdiri di belakang imam. Dan sekurang-kurang tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Ni kalau satu sama satu. Habis kan? Cukup lah. Banyak-banyak buat apa? Nanti alim pula ni. Alim ni kan payah. 19. Cukup lah 7. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Salam pula. Tadi takbir serentak. Yang kedua bergerak serentak. Yang ketiga salam serentak dengan imam. Pelik-pelik perangai ni. Allahu alam. Sedang tasbih kafarah. Subhanallah.